Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To all my audience, pada semua yang menonton siaran ini, I wish to share a few tips about how to stay happy while we are under this restricted movement order. Di waktu kita mematuhi arahan PKP ini, duduk di rumah 24 jam, berkurung, suami, isteri, anak-anak. Kau pandang aku pandang engkau, ruang terhad. Ada saja, tanpa sengaja, kita menyakitkan hati sesama kita. Suami sakitkan hati isteri, isteri sakitkan hati suami, suami isteri sakitkan hati anak. Tanpa sengaja. Maklumlah, selalu kita di luar. Ya, sekarang ni di rumah. Kalau di luar dulu pukul 8 kita pergi kerja, balik pukul 7 dah penat, tidur, tak sempat nak sembang dan tak sempatlah untuk sakitkan hati. Sekarang ni bila 24 jam di rumah, tanpa sengaja ada je yang berlaku yang kita jadi sakit hati. Ya. Jadi sama-sama kita renung bagaimana untuk kita tidak menyakitkan satu sama lain. Pertamanya, kita jangan terbawa-bawa tabiat di pejabat itu, di tempat kerja itu ke rumah. Kalau di tempat kerja, kita boleh bagi arahan. Kau buat tu, kau buat sini. Di rumah jangan. Terkedu hati suami kalau isteri memberi arahan. Terkedu hati isteri kalau suami yang memberi arahan. Di rumah ni kita kerja sama-sama. Kalau nak bagi arahan tu, kita ulahkan menjadi satu permintaan ataupun menjadi satu pertanyaan. Contoh, kalau suami kata, "Yang, masak nasi asam pedas hari ni. Saya nak makan asam pedas." Itu ialah arahan. Tetapi kalau suami berkata, "Yang, you tak rasa nak makan asam pedas ke? Dah lama kita tak makan asam pedas. Apa kata kalau kita hari ini makan asam pedas?" Itu ialah cadangan, itu ialah permintaan, itu ialah pertanyaan. Kalaupun isteri tak ada mood nak masak asam pedas, bila kita cakap macam itu, dia akan kata, "Allah, terima kasih abang, saya pun terfikir-fikir tadi nak masak apa. Memang asam pedas memang best hari ini." Kita tanya, kita ajak berbincang, bukan memberi arahan. Al-maklumlah, kita selalu ke pejabat, sekarang ke rumah. Ya? Dan satu lagi yang sering berlaku ialah kita potong-memotong dalam percakapan, dalam perbualan. Bila isteri berceritakan sesuatu, suami potong. Bila suami berceritakan sesuatu, contohnya suami bercerita, "Lah, saya baca ni ada kementerian ni akan buat ini, buat itu, buat ini." Dan isteri masuk. Dia kata, "Tapi satu pun tak berfaedah." Bila kita kata tapi, kita telah ajak untuk berbeza pendapat. Kita dah ajak untuk berdebat. Argument. So, replace tapi dengan dan. Simple. Just replace but with and. No but. And. So, bila suami bercerita mengenai apa pendapat dia, si isteri berkata, "Yalah bang, banyak sekarang ini kerajaan melakukan itu semua dan saya juga berpendapat begini." Jadi kita tidak memotong, but we build the conversation going. Kita tambah perbualan itu menjadi lebih lagi, lebih lagi point yang kita discuss. Cuba ni, no but and, tambah and, ya. Jangan tapi, sebut dan. Bendanya simple, tetapi kadang-kadang yang simple itulah yang berkesan dalam kita membuat perhubungan. Masa kita berkurung PKP ini, marilah kita tambahkan puji-pujian di antara satu sama lain. Tambahkan kita memuji anak-anak kita, memuji isteri dan memuji suami untuk isterinya. Selama ini kita di luar, pantang nampak orang tu buat baik sikit, kita puji. Kat luar lah. Kita puji waitress, kita puji waiter, kita puji siapa-siapalah yang di luar sana tu.
Kita kata thank you, you are so good, you are so good, you are so nice. Kita puji semuanya. Bila kita balik rumah, pujian tu sebagai dah habis. Tak ada dah yang tinggal untuk diberi kepada pasangan kita. Sekarang ini adalah satu peluang. Kerana kita tidak ada peluang di luar. Gunakanlah puji-pujian itu untuk orang-orang yang kita sayang di dalam rumah kita sendiri. Si suami puji isteri, si isteri puji anak-anak, si suami puji anak-anak, anak-anak puji mak bapak. Puji memuji. Sekarang ini kita media alam maya ini di sosial media ni banyaknya ruang untuk orang lain memuji isteri kita. Untuk orang lain memuji suami kita. Kalau kita tidak memenuhi ruang hati pasangan kita dengan puji-pujian, maka kita memberi ruang untuk orang luar, untuk orang lain yang memuji, dan berbunga-bungalah hati isteri kita kerana ada mamat di luar sana itu yang memujinya. Jangan sampai itu berlaku, dan inilah peluangnya yang Allah bagi melalui perintah PKP ini supaya kita menyuburkan kasih sayang di antara kita sama satu keluarga dengan puji memuji sesama sendiri selama tempoh ini, supaya dengan kita membuat latihan, membuat praktik, menjayakan, melakukannya sewaktu 4 minggu ini akan menjadi budaya kehidupan kita seterusnya di dalam rumah kita. Maka rumah kitalah syurga kita. Dan saya ada lagi satu, ialah mengenai ego, ya, ego. Bila kita duduk 4 minggu bersama-sama ni, stres ya. Tambah-tambah lagi bila kita bawa ego bersama kita. Ego waktu pagi, bangun tidur dah ego. Ego di tempat makan, ego nak masuk bilik tidur. Tanda-tanda orang yang ada ego ini ialah bila dia buat salah, dia tak nak minta maaf. Antara tanda-tandanya ialah pendapat dia saja yang betul. Pendapat orang lain semua tak betul. Maka kita tinggalkanlah ego kita ini di luar rumah. Kerana untuk bersama-sama dengan yang ego selama 24 jam, 4 minggu adalah menyeksakan emosi individu yang bersama kita. Kalau kita ada buat salah, kita minta maaf. Bila kita nampak body language isteri kita ataupun suami kita tu dah monyok aja kan, bila kita sebut sesuatu, kita terus minta maaf, tanya, "Ya abang nampak lain macam aja, ada saya salah cakap ke? Kalau saya salah cakap, saya minta maaf bang, saya tak sengaja." Tak salah kan cakap macam tu? Jadi kita ada 5 kali satu hari wajib kita bermohon maaf-maafan. Solat subuh, kita salam lepas solat, minta maaf bang, minta maaf yang. Lepas zuhur kita salam, kita minta maaf. Lepas asar minta maaf, maghrib minta maaf, isyak minta maaf. Kita tidur dengan keadaan bermaaf-maafan. 0-0 sepanjang hari. Tak ada ego antara keluarga. Senyum dan ketawa bersama penting ya. Kalau suami nampak satu WhatsApp tu kelakar, walaupun isteri tu tengah duduk diam aja, panggil dia, yang share the joke supaya sama-sama boleh ketawa dengan joke yang kita nampak di WhatsApp. Bergurau senda, inilah peluang dia, supaya kita penuhi rumah kita itu dengan suara yang gembira dengan anak-anak kita dan sebagainya. Ya. Rendahkan suara happy, suara bahagia, suara gembira. Tak ada tengking-menengking. 24 jam masa PKP ni jangan tengking sesiapa. Kalau nak tengking, keluar sikit daripada balkoni tu, tengkinglah pokok bunga orang lain, balkoni seberang sana. Ya? Pokok bunga kita pun kita jangan tengking.
Kucing kita pun kita jangan tengking. Sebab rumah kita tu biar rumah yang harmoni. InsyaAllah kita akan bahagia. Selama ini kita mencari kebahagiaan, happy ni di luar. Sebab kita tak pandai sangat di rumah ni nak happy. Banyak masa kita kat luar tu, kat kedai mamak kita happy. Dengan kawan-kawan di pejabat kita happy. Nak berkelah pun kita pergi luar. Ini keluarga saya berkelah, pinjam kebun durian orang untuk letakkan tikar supaya dapat berkelah di luar. Sebab di rumah rasa susah nak hampa tikar berkelah di rumah. Rumah ni macam tak boleh lah nak berkelah-kelah dalam rumah ni. Kena kat luar. Sekarang ini peluang. Cuba letakkan tikar dekat ruang tamu tu. Sekali-sekali jangan makan di meja makan. Makan di atas tikar seperti berkelah. Kalau rumah tu kebetulan ada balkoni, sarapan di balkoni. Duduk bersila kat balkoni makan. Sambil-sambil sembang dengan orang sebelah. Ya? Kalau rumah ada halaman, buatlah barbecue kat belakang tu. Buat. Ni pun saya nak buat ni. Saya belum cuba buat ni. Tapi saya teringat tadi, saya nak letakkan tikar kat ruang tamu rumah saya supaya saya dapat berkelah seperti di kebun durian. Ya, supaya kita dapat membawa happiness, kegembiraan daripada luar itu masuk ke rumah kita. Kita bawa aura happy itu into our home. Itu sahaja. Ada salah silap saya bercakap, saya mohon maaf. Semoga memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.